Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rahwani Rashika binti Muhammad Nur Azli. Hai semua. Hai semua. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syawani binti Nur Azizi. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sarah Hana binti Abdul Latif, salah seorang daripada ahli kumpulan ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya pula Syafiqah Alisha dan kami semua merupakan pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Hai, bersama saya Datuk Lisa Liana binti Isna Izzat dari kohort K46 untuk tajuk yang seterusnya. Maksud masalah tingkah laku kanak-kanak adalah berkait rapat dengan perkembangan sosial mereka. Masalah tingkah laku juga bermaksud sejauh mana seseorang kanak-kanak itu berupaya menunjukkan tingkah laku seperti yang diterima oleh masyarakat. Secara umumnya, tingkah laku seseorang kanak-kanak mula terbentuk daripada keluarga. Pembentukan kelakuan dan tingkah laku kanak-kanak bergantung pada apa-apa yang diperoleh mereka daripada ibu bapa dan keluarga mereka. Pepatah Melayu ada mengatakan, melentur buluh biar dari rebungnya. Digunakan untuk menunjukkan bahawa untuk membentuk tingkah laku dan sosial yang baik dalam diri kanak-kanak perlu bermula di rumah lagi. Ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak yang baik mempunyai 3, iaitu yang pertama, mempamerkan tingkah laku yang bermoral, seperti memberi salam, bercakap benar dan mendengar nasihat. Sebagai contoh, kanak-kanak memberi salam sebelum masuk rumah ataupun di tadika. Contoh kedua, kanak-kanak yang bermoral akan bercakap benar selalunya, kanak-kanak jujur dan tidak berani untuk menipu. Dan contoh terakhir, kanak-kanak mendengar nasihat ibu bapa atau guru. Yang kedua pula, menghormati diri sendiri dan orang lain. Seperti berkongsi permainan, menunggu giliran. Sebagai contoh, ketika kanak-kanak bermain permainan dan terlampak seseorang rakan yang tidak mempunyai mainan, kanak-kanak tersebut akan berkongsi permainan tersebut. Contoh yang kedua, di taman permainan, sekiranya mahu bermain buaian maupun berlongsor, kanak-kanak yang menghormati orang lain, kanak-kanak tersebut akan menunggu giliran sehingga kanak-kanak lain habis main. Yang terakhir pula, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, seperti menunjukkan simpati dan boleh beralah. Sebagai contoh, kanak-kanak akan merasa perasaan simpati terhadap orang lain seperti melihat orang yang meminta sedekah dan mereka akan cuba meminta duit ibu atau ayah mereka untuk mendermanya. Yang kedua pula, kanak-kanak itu akan berfikir tidak akan berebut mainan dan beralah dengan kanak lain agar mereka tidak bergaduh demi satu mainan itu sahaja. Seterusnya, ciri-ciri tingkah laku bermasalah di kalangan kanak-kanak. Maksudnya, sesuatu tingkah laku yang boleh merosakkan diri sendiri atau orang lain termasuk persekitaran. Contoh ciri kanak-kanak bermasalah ialah tantrum, bimbang ditinggalkan, menjerit, menggigit, memukul, penting diri, pemalu, takut dan membuli. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, Lisa akan menerangkan tentang punca tingkah laku bermasalah di kalangan kanak-kanak. So, hari ini saya akan terangkan tajuk punca tingkah laku bermasalah di dalam kalangan kanak-kanak. So, first, ciri kanak-kanak dia adalah seorang kanak-kanak yang inginkan berbesi. Kanak-kanak ni nak tempat sendiri, diorang nak bersendirian. So, diorang tak nak orang lain kacau tempat diorang. So, sebab tu dah diorang lebih rela duduk seorang-seorang. Yang seterusnya, inginkan kuasa dan kebebasan. Sebab diorang nak kuasa ni, diorang nak menentukan diri diorang sendiri, macam mana diorang nak buat perkara yang diorang inginkan. So, sebab tu diorang nak kuasa dalam kalangan diorang. Yang ketiga, diorang nak memiliki barang peribadi. Contohnya seperti permainan. Sebab kanak-kanak kan suka permainan. So, selagi diorang tak dapat permainan tu, dia akan memeronta sampailah diorang dapat benda tu. So, yang seterusnya, inginkan perhatian. Diorang inginkan perhatian ni sebab tu kadang-kadang mereka suka nangis lah, buat hal sampailah orang tu pandang kat dia, ambil perhatian pasal dia. Selagi tak dapat perhatian, dia akan terus meronta-ronta, menangis sampailah orang tu pujuk dia.
Seterusnya yang kelima, kanak-kanak inginkan kejayaan dan cabaran. Contoh-contohnya, kanak-kanak ni cuba nak tengok tingkah laku diorang sama ada kesan dekat tingkah laku diorang atau tak. Macam kena tak benda tu, kejayaan tu diorang berjaya tak buat apa tak, diorang dapat tak buat benda semua tu. Dan seterusnya yang keenam, keselamatan. Sebab kanak-kanak ni kena selamat sebab diorang masih kecil kan. So diorang kena keselamatan kena ada dari segi fizikal dan emosional. So diorang boleh jadi kanak-kanak yang baik sebab kalau tak diorang akan menjadi lagi teruk. So yang akhir sekali, inginkan penerimaan dan kasih sayang. Kanak-kanak ni memang perlukan banyak kasih sayang dan dorongan daripada ibu bapa diorang. Sebab tu diorang ni sangat memerlukan perhatian. Sebab tu ibu bapa perlu lebih memberikan perhatian untuk anak-anak diorang supaya anak-anak diorang tak akan menjadi masalah untuk diorang. Faktor-faktor masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak. Tingkah laku terbahagi kepada dua, iaitu tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang bermasalah. Kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku yang baik, mereka akan bersikap seperti bersikap moral, memahami orang lain serta menghormati orang lain, seperti bersikap simpati dan mudah untuk beralah. Manakala kanak-kanak yang mengalami masalah dalam tingkah laku, mereka bersiko untuk mencederakan diri mereka, orang lain serta persekitaran. Sebagai contoh, memukul. Dekat situ dia akan mencederakan orang lain. Cancerang pula, kanak-kanak mungkin akan melakukan perkara seperti berguling. Dekat situ dia akan mencederakan diri mereka pula. Kanak-kanak yang mengalami masalah dalam tingkah laku, mereka kebiasaannya takut untuk ditinggalkan berseorangan, pemalu, suka menjerit, memukul dan sebagainya. Namun, adakah kita tahu faktor-faktor yang berkait rapat dan menyebabkan kanak-kanak itu bersikap sedemikian? Antara faktor yang berkait rapat dengan masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak ialah faktor fizikal. Faktor fizikal kita boleh lihat. Mungkin kanak-kanak bertindak seperti menjerit, memukul dan berasa sedih dan sebagainya. Mungkin disebabkan oleh mereka berasa sakit, lapar. Kadang-kadang ni kan mereka ni susah untuk menyampaikan apa perasaan mereka sebab mereka masih baru. So mereka tak memahami lagi apa perasaan dalam diri mereka ni. Jadi anak-anak tu dia mengalami luka. Kita ibu bapa ni perlulah sentiasa prihatin dengan kanak-kanak. Mungkin kalau kita tengok kanak-kanak tu kan, dia asyik menjerit ke ataupun buat sesuatu yang pelik, kita perlu tengok dekat kanak-kanak tu, kenapa dia bersikap macam tu. Dia ni lapar ke, sakit ataupun sebagainya. Kalau kita tengok daripada sakit kan, contoh sakit seperti sakit perut, mungkin disebabkan oleh faktor pemakanan. Apa yang kanak-kanak tu makan, mungkin diet yang kanak-kanak tu ambil ataupun mungkin makanan yang diambil oleh kanak-kanak adalah tak sihat. Contohnya, kanak-kanak tu mengambil gula dalam kuantiti yang lebih, gula-gula. Kanak-kanak kan suka makan gula, mungkin mereka ambil dalam kuantiti yang lebih. Keadaan fizikal yang semakin merosot. Itu kan, contohnya kanak-kanak ni bila mereka dah pandai berjalan, so mesti mereka suka kan. Lagi mudah untuk mereka meneroka. Tapi tiba-tiba diorang punya fizikal mereka tiba-tiba tak boleh berjalan. Mungkin disebabkan ada satu faktor yang menyebabkan mereka tu tak boleh berjalan. So mereka akan mudah berasa sedih, mudah berasa takut, mudah marah dan sebagainya. Selain itu, faktor yang berkait rapat dengan masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak ialah faktor sosio-emosional. Emosi. Kanak-kanak yang kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa mudah untuk berasa marah dan berasa sedih. Tekanan juga boleh disebabkan oleh ibu bapa. Contohnya ibu bapa yang bercerai ataupun yang bergaduh di rumah. Jadi kanak-kanak ni akan mudah berasa sedih lah sebab mereka akan kurangnya perhatian daripada ibu bapa dan kasih sayang. Di rumah adalah tempat di mana kanak-kanak akan memperoleh kasih sayang yang banyak daripada ibu bapa dan keluarga. Sebab apa saya cakap macam tu?
Sebab kat rumah lah adalah tempat yang kanak-kanak sentiasa dan selalu akan ada. Sebab kat mana lagi kanak-kanak pergi kan selain berada di rumah. Faktor yang seterusnya ialah faktor kognitif dan bahasa. Kanak-kanak ni mereka baru untuk belajar untuk memahami perasaan diri mereka, dan kanak-kanak pun baru belajar untuk bercakap. Dari segi bahasa, jika kanak-kanak tu tak boleh sampaikan apa yang mereka rasa, so mereka tu akan mudah berasa sedih dan mudah cepat marah. So sebab itulah mereka akan bertindak sedemikian seperti menjerit, memukul dan sebagainya. Masalah pembelajaran juga merupakan faktor kepada masalah tingkah laku. Masalah pembelajaran seperti ADHD, autism, disleksia. Kat sini kita tengok, disleksia adalah kanak-kanak akan sukar untuk membaca. Bagi kanak-kanak, mungkin dia rasa macam dia rasa susah tak nak baca. Mungkin dia rasa mungkin itu adalah perkara yang biasa. Tapi kita tak, sebab mereka tak tahu yang itu adalah satu masalah dalam membaca. Jadi ibu bapa ni perlu perhatian kepada kanak-kanak. Selain itu seperti autism. Autism ni mereka ni dia istimewa. Autism dia akan menerima rangsangan yang lebih, bukan seperti kita. Jadi macam bunyi kipas, kita mungkin tak dengar bunyi kipas. Kalau kita dengar pun macam sikit-sikit. Tapi bagi kanak-kanak yang autism ni, mereka akan mendengar, mungkin kanak-kanak tu akan dengar secara jelas. Bising sangatlah. Mungkin angin yang melalui daripada tingkap kita tak dengar, tapi kanak-kanak tu akan dengar. So mungkin mereka tak selesa dengan benda tu, jadi mereka akan bertindak untuk menjerit, memukul dan sebagainya lah. Jadi rasa kita boleh yang ibu bapa ni sangat memainkan peranan yang penting dalam mendidik kanak-kanak. Mereka perlu, ibu bapa ni perlu bersama dengan kanak-kanak. Faktor yang terakhir ialah faktor persekitaran. Kanak-kanak ni memang dah jadi lumrah mereka untuk bermain. Mereka memang suka bermain. Tapi bila ada kanak-kanak yang suka bermain tu ada masalah sedikit lah. So kita boleh lihat. Jadi bila ibu bapa menyekat waktu untuk kanak-kanak bermain, mereka akan mudahlah rasa marah. Sebab iyalah dia nak main, kenapa nak kena tu kan, nak kena marah. Yelah, dia orang kan baru je dekat dunia ni. So banyak benda yang mereka nak teroka. Jika ruang kanak-kanak sempit ataupun kanak-kanak tidak mempunyai privacy untuk bermain, kanak-kanak juga akan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah, macam menjerit tadilah. Sebab mereka mereka ni tak boleh fokus dengan permainan mereka. Bukan itu saja, ibu bapa boleh membawa kanak-kanak pergi maksudnya pergi ke satu tempat di luar rumah. Jadi ibu bapa boleh membawa kanak-kanak pergi ke zoo negara, taman bunga, taman haiwan, ke petrosains, taman tema air dan sebagainya. Bila kanak-kanak tu didedahkan dengan perkara-perkara sedemikian, maksudnya macam perkara yang baru, so dia akan menjadikan kanak-kanak tu menjadi lebih berdikari. Kesimpulannya ialah ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam memantau tingkah laku kanak-kanak. Sebab mungkin kanak-kanak tu bertindak sedemikian sebab mungkin ada sebab. Jadi ibu bapa ni sangatlah tugas ibu bapa ni sangat penting. Mereka kena selalu memantau kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak kena bertindak sedemikian. So ibu bapa tu perlu ada bersama-sama dengan kanak-kanak jika mereka membesar. Sebab ibu bapa lah akan memberi dorongan kepada mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurul atas penjelasan yang sangat ringkas tadi. Seterusnya, terdapat dua jenis tingkah laku bermasalah. Yang pertama, tingkah laku bermasalah negatif. Yang kedua, tingkah laku bermasalah positif. Terdapat 6 jenis tingkah laku bermasalah negatif. Yang pertama adalah agresif dan antisocial. Dalam poin ini, kanak-kanak menyatakan sifatnya yang suka memukul, mencuri, menggigit, mengejek dan mencederakan orang lain. Yang kedua adalah emosional dan tingkah laku bergantung. Maksudnya kat sini, kanak-kanak perangai seperti bayi yang suka menangis, meludah, melepaskan geram dekat orang ramai dan selalu nak meminta perhatian daripada orang ramai juga. Yang ketiga adalah tingkah laku destruktif, iaitu vandalism.
Dalam poin ni, kanak-kanak sifatnya yang sering mengoyak buku, merosakkan kerja orang lain, memecah dan rosakkan permainan dalam kelas itu. Yang keempat adalah tingkah laku disruptif, iaitu menjejaskan proses PMP. Ketika ini, kanak-kanak berasa hyperaktif yang suka menjerit, berlari sana sini, ponteng kelas dan menjatuhkan barang dalam kelas. Yang seterusnya, tingkah laku pemakanan. Tingkah laku pemakanan juga dikategorikan dalam tingkah laku permasalahan negatif, yang mana kanak-kanak ketika ini tidak pandai menguruskan diri dengan baik. Contohnya, kanak-kanak comot, memilih makanan, buang makanan dan sering bermain dengan makanan. Yang terakhir adalah sosial dan tingkah laku sekolah. Di sini saya ingin menyatakan bahawa kanak-kanak seperti ini yang sering membawa diri tidak bergaul dengan orang lain. Contohnya, kanak-kanak seperti ini sering tidak melibatkan aktiviti dalam kelas maupun luar kelas, tidak memberi tumpuan semasa belajar dan tidak bercakap. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Syarifah Syafiqah Alisha. Pertama saya dalam menerangkan jenis-jenis gangguan tingkah laku. Ia terbagi kepada dua, iaitu negatif dan positif. Di sini saya akan menerangkan kepada anda bahagian positif. Seperti yang dinyatakan, jenis masalah tingkah laku bahagian positif ini terbagi kepada 4, iaitu sikap ingin tahu, cepat belajar, kita cerdas dan juga proaktif. Kita berbalik kepada jenis-jenis masalah tingkah laku positif, iaitu sifat ingin tahu. Kanak-kanak akan sentiasa bertanya dan tidak penat berusaha dan mencuba. Maksudnya di sini, jika kanak-kanak pertama kali melihat sesuatu itu, maka ia akan berasa sangsi dan sikap ingin mencuba itu sangat tinggi dengan apa yang dilihatnya. Oleh itu, ini akan menjadi masalah apabila kanak-kanak ini mengganggu aktiviti-aktiviti kanak-kanak yang lain. Ini juga akan membawa kerosakan, malah membahayakan kanak-kanak yang lain. Selain itu, cepat belajar juga merupakan jenis tingkah laku positif. Ini kerana dengan menguasai maklumat, kemahiran dan ilmu pengetahuan yang lebih cepat daripada kanak-kanak normal. Malah, ia akan menjadi masalah apabila kanak-kanak ini menggunakan masa lapang mereka dengan mengganggu kanak-kanak yang sedang belajar. Walau bagaimanapun, pintar cerdas ini juga merupakan jenis tingkah laku masalah positif. Sifatnya adalah seperti yang dinyatakan. Antaranya ialah mempunyai IQ yang tinggi, mempunyai bakat membaca dan mencipta, otak yang kreatif dan bertindak pantas. Selain itu juga berbakat dalam kesenian, mempunyai sifat ingin tahu, suka mengambil inisiatif. Oleh itu, saya ada menyediakan video mengenai pintar cerdas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'ati waqi'ah. Ya saya waqa'atiha kadhibah. Wa khifatu wafiyah. Iza wajjati arju wajjah. Wa bustati jibah. Ibasah. Bacaan Al-Quran menemani hidup anaknya sejak dari kandungan hinggalah kini. Itulah penghiburnya setiap hari. Itu kata Nurul Syahidah Luqman, 27 tahun mengenai anaknya Ahmad Ziad Muhammad Zahir, 2 tahun 8 bulan. Kaedahnya dan suami Muhammad Zahir Muhammad Nur Sabri, 30 tahun memberi kesan memberangsangkan apabila anak tunggal mereka itu kini mampu menghafal 40 surah termasuk semua ayat lazim mukadam. Menurutnya, antara yang kerap menjadi pilihan untuk dibaca dan dihafal oleh Ahmad Ziad adalah surah Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk dan Al-Kafi. Syahidah berkata kebiasaannya dia mengambil masa 1 jam sehari untuk mengajar sesuatu yang baru kepada anaknya sambil bermain. Jelasnya dia turut menjaga pemakanan anaknya itu dengan menyediakan makanan berkhasiat serta memberikan makanan tambahan yang baik untuk kecergasan minda. Sekali tingkah laku positif ini adalah proaktif. Okey, proaktif ini bermaksud yakin kepada diri, suka bertindak, mengambil inisiatif. Di samping itu, sikap yang terlalu yakin ini akan membahayakan diri dengan tidak mendengar nasihat, bertindak dahulu tanpa mengikut arahan daripada pendidik ataupun penjaga. Tantrum. Antara ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami masalah tantrum ialah mereka akan bertindak untuk melakukan perkara seperti memukul, membalik barang, berguling dan sebagainya. Namun, apakah perkara yang perlu kita lakukan jika kanak-kanak di bawah jagaan kita mengalami tantrum dan ianya berlaku di tempat awam?
Pertama sekali, ibu bapa dan berjaga kepada kanak-kanak seharusnya bertenang. Jika tidak, keadaan akan menjadi lebih teruk. Seterusnya, membawa kanak-kanak ke tempat yang jauh daripada orang ramai. Jika kanak-kanak sedang menangis, biarkan mereka berhenti menangis. Dan pada masa itu, mereka semestinya dah penat. So, kita ataupun sebagai penjaga perlu tanya kepada kanak-kanak, kenapa mereka bertindak sedemikian? Maksudnya, kenapa mereka menangis? Kenapa mereka menjerit? Okey, bila kita dah dengar daripada mereka kenapa mereka menangis, maksudnya macam mungkin dia nakkan sesuatu, tapi kita tahu lagi dia. So, kita bagi tahu dekat dia secara nasihat. Jangan marah dia. Bagi tahu secara baik. Selain itu, untuk mengelakkan masalah seperti tantrum di kalangan kanak-kanak masa dekat tempat awam, kita juga boleh menasihati kanak-kanak sebelum keluar daripada rumah. Kita cakap dia, jika diorang buat sesuatu yang kita tak suka, kita akan ambil sesuatu yang mereka sukai. Jadi, mereka akan ikut dan tidak akan bermasalah sebab mereka tak nak perkara ataupun benda yang diorang suka diambil. Sekian, terima kasih. Seterusnya, tingkah laku mementingkan diri sendiri. Kanak-kanak ini menunjukkan tingkah laku yang mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan perasaan orang lain. Kanak-kanak seperti ini tidak menghargai orang lain, tetapi ia mementingkan diri sendiri sahaja. Oleh itu, tingkah laku ini boleh dipelajari dan boleh diubah dari masa ke semasa. Okey, seterusnya saya akan terangkan pengurusan tingkah laku bermasalah. Jenis tingkah laku dia ialah memukul. Kanak-kanak yang suka memukul. Ciri-ciri kanak-kanak yang suka memukul ni ialah diorang pukul orang lain sebab diorang nak lepaskan kemarahan dan kekecewaan diorang. So, kalau benda ni tak dihindarkan sampai besar, diorang akan membesar jadi seorang pembuli dan suka pukul orang lain. So, cara nak elakkan benda ni ataupun intervensi benda ni ialah ibu bapa perlu tegur anak ni sejak dari kecil lagi. Ibu bapa perlu tegur dengan cara berlemah lembut dan bukan dengan kasar. Kena cakap dengan kanak-kanak tersebut bahawa tangan ni tak boleh memukul orang lain sebab tangan ni akan mencederakan banyak orang lain. So, ibu bapa perlu ambil berat tentang hal ini. So, saya akhiri benda ni dan seterusnya saya akan serahkan kepada Nurul. Pengurusan tingkah laku bermasalah. Jenis tingkah laku yang saya akan terangkan ialah pemalu. Ciri-ciri perasaan malu antaranya disebabkan oleh kurangnya perhatian, selalu dikritik, kurang pendedahan sosial, konsep kendiri yang rendah dan faktor bakar. Kanak-kanak yang pemalu mudah dibuli, kurang asertif, sukar menyatakan emosi dan diasingkan oleh rakan-rakan. Mesti ramai tidak tahu apa itu asertif kan? Okey, saya akan terangkan. Asertif adalah dari perkataan yang diberi makna dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Adalah sebagai menyatakan, menegaskan atau menuntut. Sebagai contoh, kanak-kanak itu malu menyatakan sesuatu yang mereka ingin katakan kerana mereka sangat malu dan tidak berkeyakinan. Langkah-langkah untuk mengurangkan malu pada diri kanak-kanak itu adalah ajar anak bagaimana memulakan hubungan sosial dengan orang lain. Sebagai contoh, bawa anak bersia-sia di tempat awam seperti di taman rekreasi atau permainan, kompleks membeli belah, masjid dan sebagainya, sekerap yang mungkin agar mereka tidak berasa janggal. Langkah terakhir pula, berkomunikasilah sebanyak yang mungkin bersama mereka. Contoh, komunikasi yang paling mujarab adalah dengan bercerita. Setiap hari luangkan dalam 30 minit untuk membaca buku cerita bersama anak-anak. Tunjukkan pada mereka cara bagaimana bercerita mengikut ekspresi watak di dalam buku cerita tersebut. Sekian daripada saya. Seterusnya, Alisha akan menerangkan tingkah laku bermasalah tentang membuli. Akhir sekali adalah membuli. Kanak-kanak yang membuli ini bermaksud mempunyai kuasa ke atas individu yang lemah atau kanak-kanak yang lemah. Seperti yang kita tahu, terdapat dua kategori buli ini iaitu secara langsung dan tidak langsung.
Buli secara langsung ini melibatkan hubungan fizikal seperti memukul, menumbuk, mengancam, menampar sehingga menyebabkan kecederaan kepada mangsa. Manakala buli tidak langsung tidak mudah untuk dikesan yang mempengaruhi mangsa dengan cara psikologi dan emosi, termasuk pedaan secara lisan dan sebagainya. Oleh itu, pihak penjaga perlulah menjadi mentor kepada generasi yang akan datang. Pihak penjaga perlulah membangunkan hubungan yang baik dengan kanak-kanak. Kerana dengan membina hubungan yang baik dengan anak-anak dapat memberikan anak-anak itu rasa kepercayaan dan rasa hormat terhadap ibu bapa. Malahan ia akan mendengar kata kita dan tidak akan mengulangi hal yang sama. Selain itu juga, perkembangan watak dan kesabaran itu bukan sahaja boleh didapati di sekolah, akan tetapi di sepanjang hidup mereka. Seorang kanak-kanak kerdil Australia yang teruk dibuli di sekolah menerima jemputan khas daripada pasukan rugby All Stars bagi mengiringi mereka pada perlawanan pertunjukan yang berlangsung pada Ahad. Quadin Bayles, 9 tahun yang menghidap akodroplas, mendapat tumpuan seluruh dunia selepas tertekan dan mengadu kepada ibunya untuk membunuh diri. Bagi Cody Walker, pemain rugby yang terbabit dengan perlawanan itu, berkata pasukannya berhasrat untuk menaikkan semula semangat Quadin susulan insiden yang dilaluinya. Yeah, obviously we're in a pretty privileged position to be sports stars, and obviously seeing that hurt us in so many ways, and thought very quickly about what we can do to lift his spirits first and foremost, and one of the vehicles in Aboriginal communities is rugby league, and this game's a very important game within those communities. Ibu Quada Yaraka Bayles mendedahkan jemputan yang diterima menjadikannya saat paling bahagia dalam hidup anaknya. There are way too many people suffering in silence, and my heart goes out to those families that have already lost their children to bullying. It's been way too many, and it's something that needs to be addressed. It's an international crisis, and it demands urgent attention. Sehingga kini video itu yang dikongsi Yaraka telah mencecah lebih 3 juta kali dan beliau berharap ia dapat memberi kesedaran terhadap keadaan anaknya. Pada akhir pembelajaran kita, boleh lihat teori yang berkait rapat dengan tajuk masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak ialah teori behaviorist. Kita boleh lihat di dalam teori ini akan memberi kesan kepada kebarangkalian tingkah laku kanak-kanak akan berkurang mahupun meningkat. Jika tingkah laku operan yang diikuti, maka kesan yang baik. Kebarangkalian tingkah laku itu diulang adalah tinggi. Tingkah laku operan ini boleh diajar dan dipelajari melalui satu rangsangan yang sesuai selepas tingkah laku itu dilakukan. Rangsangan ini dikenali sebagai peneguhan. Peneguhan pula terbagi kepada dua, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Selain itu, kita sedia maklum bahawa peneguhan mempunyai 3 jenis. Antaranya ialah, pertama iaitu peneguhan konkret. Peneguhan konkret ini adalah seperti hadiah, makanan dan alat permainan. Di samping itu, peneguhan sosial. Peneguhan sosial ini adalah seperti pujian, senyuman dan juga perhatian. Dan jenis peneguhan yang terakhir adalah peneguhan aktiviti. Peneguhan aktiviti ini adalah seperti menonton televisyen, bermain dan juga berkelah. Oleh yang demikian, peneguhan positif bermaksud memberi sesuatu yang disukai oleh kanak-kanak, manakala peneguhan negatif adalah menarik sesuatu yang tidak disukai oleh kanak-kanak. Oleh itu, kita boleh lihat pada akhir peneguhan ini bahawa tingkah laku baik kanak-kanak akan meningkat. Apa yang dapat saya rumuskan adalah menangani masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak keperluan khas, bukanlah satu tindakan yang mudah. Pendidik dan penjaga perlu memikirkan strategi dalam mencegah ataupun strategi mengeluarkan suatu tingkah laku yang tidak diingini berlaku dalam diri kanak-kanak tersebut. Kegagalan dalam menangani masalah tingkah laku negatif ini seringkali membuatkan pendidik dan penjaga mengeluh dan berasa kecewa. Namun dengan beberapa cadangan kemukakan dalam video ini, diharapkan ibu bapa serta pendidik di luar sana dapat memanfaatkannya. Okey, kami akhiri dengan serangkap pantun. Terbenam mentari di waktu senja. Indah sekali dipandang mata. Menyusun jari di akhir bicara. Silap dan salah, maaf dipinta.